Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi elektrolisis larutan aqueous bagi faktor kepekatan elektrolit. Sekarang saya nak tunjukkan apa perbezaannya bila satu larutan tu dia cair dan satu lagi larutan dia pekat. Okey, so contoh dalam soalan ini adalah larutan kalium iodida. Okey, yang sebelah kiri ini kepekatannya 0.00001. So maksudnya dari segi kepekatan yang ini cair lah. Okey. Yang sebelah kanan ni pula larutan kalium iodida juga, bezanya adalah yang ini pekat. Okey. So kalium iodida ini formula kimia ni Ki. Okey, so yang itu mesti tahu. Kadang-kadang soalan tak bagi pun formula kimia bagi larutan itu, so you kena tahu sendirilah. Okey, so saya dah label anode dan kathod seperti biasa. Benda pertama yang you buat adalah label anode dan kathod berdasarkan kaki bateri. Okey, kemudian kita senaraikan ion yang ada dalam larutan ini. Ada ion kalium, ada ion iodida, ada ion hidrogen dan juga ada ion hidroksida. Samalah juga yang pekat ni. Masih sama ion yang ada dekat dalam larutannya. Okey, tak ada perbezaan sebab jenis larutan ni sama. Allah. Okey, kejap Tak muat dah sebab nak sumbat dua-dua. Okey. So now seperti biasa kita masih letak pada anode kita letak ion negatif. Betul? Anion. So I negatif dengan OH negatif akan berada di anode, manakala K positif dan H positif akan berada di kathod. Samalah juga untuk yang pekat ni. I negatif, OH negatif, K positif, H positif. Okey. So kita fokus dulu kepada yang cair. Okey. Apa yang akan berlaku di anode? Kita ada pilihan sama ada ion iodida ataupun ion hidroksida. Jadi kita perlu semak nilai inot sebab dia ni cair. So kalau dia cair, kita akan tengok pemilihan ion kita adalah berdasarkan nilai inot. So kita pun carilah nilai inot untuk iodida. Iodida di sini. Okey. Positif 0.54. Manakala hidroksida just above it adalah positif 0.40. Remember, untuk anion kita akan pilih anion yang nilai inotnya lebih negatif atau kurang positif. So this one lah. So kita akan pilih ion hidroksida untuk dinyah cas. So macam mana setengah persamaan tu? Ni. Salin baliklah yang ni. Tapi remember, kita start dengan hidroksida ini. So 4 hidroksida menghasilkan O2, H2O dan 4 elektron. Ni boleh salin daripada setengah persamaan tadi. Okey. Sama juga macam sebelum ni. Pemerhatian, kita nampak gelembung gas tidak berwarna terbebas. Okey, siapakah gelembung gas tidak berwarna ini? Inferensnya adalah gas oksigen terbebas. Okey. Macam mana nak buat ujian gas oksigen? Kita kena guna kayu uji berbara. Tapi macam mana nak guna kayu uji berbara ni? Okey, so kaedahnya adalah masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung uji yang ada gas oksigen. Okey, jadi apa yang kita nampak nanti? Pemerhatiannya adalah kayu uji berbara akan menyala. Okey, mengesahkan kehadiran gas oksigen. Itu yang berlaku di anode. Untuk set yang pertama ni lah. Saya label yang ni sebagai set yang pertama, yang ni label sebagai set yang kedua. Okey, apa berlaku dekat kathod sekarang ni? Elektron telah didermakan. Okey, berlaku pengoksidaan di anode. Sekarang elektron dah sampai dekat kathod. Siapa yang ada dekat kathod? Ada ion kalium, ada ion hidrogen. So kita nak pilih yang mana? Kita pilih berdasarkan apa? Kita masih lagi pilih berdasarkan nilai inot. Okey. So nilai inot yang macam mana? Nilai inot yang lebih positif untuk di kathod. Untuk cation tu. So kita tengok.
Yang mana so tengok K positif. K positif ada kat sini. Dia punya nilai negatif 2.92. Dan kita ada ion hidrogen, iaitu kosong lah. So kita kena pilih yang lebih positif atau yang kurang negatif. So which is ion hydrogen. So ion hydrogen yang akan dipilih di cathode. So di cathode, ion hydrogen yang akan menerima elektron membentuk gas hidrogen. Okey. So ini samalah seperti setengah persamaan ni. Salin je setengah persamaan tu. Okey. So dari segi pemerhatian, apa kita nampak? Gelembung gas tidak berwarna terbebas. Okey. Inference, gas hidrogen terbebas. Apa dia punya ujian gas? Macam mana kita tahu that it is gas hidrogen yang terbebas? So, kaedahnya adalah letakkan kayu uji menyala. Dia berbeza dengan gas oksigen tadi, kita letak kayu uji berbara ke dalam tabung uji. Tapi untuk gas hidrogen kita letakkan sahaja kayu uji menyala pada mulut tabung uji yang ada gas hidrogen. Apa pemerhatiannya? Kita akan dengar bunyi pop terhasil. Okey. So itulah yang berlaku pada set 1. Okey, di set 2 pula, kita masih ada ion yang sama. Kita dah sebut tadi di anode ion iodida, ion hidroksida bergerak ke situ. Lepas tu di cathode, ion kalium dan ion hidrogen yang akan bergerak ke cathode. Okey, so apa yang berlaku di anode? Okey, kalau sebelum ini dalam set yang pertama kita pilih ion hidroksida berdasarkan nilai inert. Tetapi disebabkan larutan ini adalah pekat, elektrolit ini adalah pekat, sekarang kita pilih berdasarkan ion halida. Ion halida akan menang dalam this competition lah, sort of. Okay, sebab dia adalah ion halida dan dia pekat. So that is the reason kenapa kita kena pilih ion iodida walaupun nilai inertnya lebih positif atau kurang negatif lah. Okay, so ion iodida, kita tengoklah setengah persamaan dia tadi. Yang ini kan, ion iodida. Remember untuk terbalikkan persamaan itu, iodida akan derma elektron jadi iodin. Okey, berlaku pengoksidaan di sini. Okey. Okey, so apa yang kita akan nampak nanti? Kita akan nampak dari segi pemerhatian, kita akan nampak cecair perang terhasil. Okey, siapa cecair perang ni? Inferensnya adalah iodin terhasil. Okey, macam mana nak uji kehadiran iodin? Ujian gas, bukan ujian gas ujian untuk iodin. Sebab dia cecair kan. Just titiskan 3 titis larutan kanji. Dalam biologi ada belajar, dalam sains menengah rendah pun ada belajar, ke dalam tabung uji yang mengandungi iodin. Apa kita akan nampak? So pemerhatiannya, ini tadi kaedah. So pemerhatiannya adalah kita akan nampak larutan biru tua terbentuk. So dapatlah sahkan bahawa yang terhasil itu adalah iodin. Okay. So dari segi cathode. Cathode tak ada perbezaan. Cathode kita masih pilih berdasarkan nilai inert. Jadi dia akan sama exactly macam set nombor 1. Sebab perubahan pada pemilihan tu hanya akan berlaku di anode ni sahaja. Cathode masih sama seperti set nombor 1 ni tadi. Jadi kita boleh copy je. Kita boleh copy the whole thing. Kita masih pilih ion hidrogen. Sebab apa kita pilih ion hidrogen? Sebab nilai inert bagi ion hidrogen adalah lebih positif berbanding ion kalium tu tadi. So, bila ion hidrogen yang dipilih, that is the setengah ini adalah setengah persamaan penurunan. Okay. So, pemerhatian dia akan sama macam
set 1 tadi. So saya tak ulang balik lah. Okey So saya harap daripada 2 video berkaitan dengan kepekatan elektrolit, anda faham bahawa kepekatan elektrolit, faktor ini hanya beri kesan kepada anode sahaja. Dan itu pun you kena tengok satu, that larutan itu adalah pekat dan larutan itu ada halida. Okey itu sahaja. Sekian, terima kasih.